Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke dalam Cafe Pemudi. Cafe Pemudi. Okey. InsyaAllah hari ini bersama saya Syamimi dan juga Nabila yang akan di mana kita orang akan sembang-sembang je lah sebenarnya kan. Kita akan sembang-sembang tentang kita akan memfokuskan kepada Teras Impian Nasional 2040 iaitu pendidikan dan modal insan yang akan memfokuskan kepada isu sahsiah anak muda. Okey. So, apa dia isu sekarang ni Bila sebenarnya? Kalau untuk sekarang ni memang banyak sangatlah isu kan. Recently yang terkini kita tahu yang pasal pick up line yang dia budak sekolah, dia bagi pick up line dekat ustazah dia. Dan apa lagi isu lagi? Banyak sebenarnya, tapi yang salah satu dia pick up line tu one off lah, dan juga yang apa ni pasal sekolah vernacular, sekolah apa dua ni kan, dua aliran. Lepas tu kalau ada yang lately ni pasal Palestin punya kod dekat sekolah tu, yang apa etika Palestin yang tak boleh dibuat yang kementerian keluarkan. Betul-betul. Dan lagi kita tengok sahsiah anak muda sekarang ni pun yang kita berbalik kepada tadilah isu pick up line kan. Dia tak sepatutnya lah sebagai budak sekolah rendah buat pick up line kepada orang yang lebih dewasa iaitu guru dia sendiri kan. Kita nampak kat situ agak sedikit kurang ajar walaupun mungkin ada segelintir masyarakat kata alah biasalah tu normal kan. Cikgu-cikgu pun gelak tapi still kita tak boleh menormalkan benda tu kan. Betul, sebenarnya dia sedikit sebanyak menghakis adab-adab seorang murid kepada seorang guru tu sendiri kan. Dan ialah macam kita kata isu kita hari ni adalah pasal sahsiah pelajar tu. Macam mana kita nak bina peradaban ataupun kita nak bina anak-anak muda yang mempunyai sahsiah yang baik kalau dia tak bermula daripada sekolah sendiri. Betul-betul. Kalau tengok budak sekarang, ada je certain budak, kita tak kata, kita tak pukul rata lah kan. Ada juga segelintir budak yang dia kurang ajar tapi kalau selalu kita kata dia perkataan dia ataupun dia punya bahasa tubuh dia kan. Tapi sekarang ni budak-budak sekarang dia macam ekstrim sikit. Kalau kita dulu, kalau kita jawab exam, kalau kita tak tahu jawapan, kita tinggalkan kosong. Ataupun kita kata, minta maaf cikgu, saya tak dapat jawab sebab saya ni kan. Tapi budak sekarang, dia lain sikit dia punya perangai diorang. Diorang akan macam tulis macam, cikgu, soalan panjang sangat, saya malah nak baca. Ataupun cikgu, saya penat lah nak tulis panjang. Dia terus direct meluahkan perasaan dia. Dia macam sepatutnya tak payahlah kan. Cakap je lah macam minta maaf je kan ataupun tak payah nak tulis apa-apa kan. Tinggalkan je kosong gitu kan. Betul. So itu yang sangat membimbangkan juga sebenarnya tu bila dekat paper exam tadi tulis macam tu Betul. Sangat ya Allah hai. Itu antara ni lah kan yang kita isu semasa dia. Lagi satu isu semasa yang mungkin agak membimbangkan juga yang kita dapat tu yang pelajar lepasan SPM memang tak nak sambung belajar kan. Betul. Kalau ikut statistik lebih kurang dalam 300,000 orang 300,000 lepas SPM tahun 2022 kalau tak silap. Diorang tak nak sambung belajar. Diorang lebih memilih untuk bekerja e-hailing, jadi influencer, content creator. Betul. Which is lagi nak dapat fast money kan. Betul, itulah dia satu yang bagi saya bukan tak boleh diorang nak menjadi e-hailing, influencer, semua tu bukan tak boleh sebenarnya. Dia satu pekerjaan yang baik, yang bagus, tetapi pastikan diorang habiskan, orang kata belajarlah, tuntut ilmu lah hingga ke Liang lahat. Maksudnya hidup kita ni biar ada ilmu kan. Walau ke mana pun kita pergi, walau ke mana pun kita jadi, kita orang berilmu kan. Bukan semudah itulah maksudnya. Bukan SPM tu penentu kita tahap ilmu kita, tapi sekurang-kurangnya dia membantu kita mempunyai level pendidikan yang terurus. Macam tu. Betul. Dan ada juga satu data daripada JPM, Jabatan Perangkaan Malaysia sendiri. Dia ada mulakan data mengatakan seramai 70% pelajar lepas SPM dia tak minat nak semua belajar. Dan juga Kementerian Pendidikan juga ada mengesahkan hampir dalam 30,000 orang tak nak
30,000 orang murid tak nak menduduki SPM pada tahun 2022, dan lebih yang kita bimbangkan seramai dalam 93,647 calon SPM dia gagal nak dapatkan sijil pelajaran biasa. Sejak daripada 2020 lah. Ramai Jadi semua indikator ni kan dia macam menunjukkan macam sistem pendidikan Malaysia ni ada kepincangan something wrong yang perlu kepada penambahbaikan. Betul. Itu yang mungkin daripada side kerajaan sendiri, menteri-menteri kan boleh fikirkan bersama bagaimana untuk kita melahirkan anak-anak muda yang mempunyai pelajaran yang baik, dan maksud kata mereka ni berpendidikan lah. Pendidikan tu tidak terabai. Bukan hanya kita ingin menjadi nak jadi negara yang lebih baik kan. So memang pendidikan tu kena diutamakan. Betul-betul. Dan walaupun pendidikan sekarang ni walaupun UPSR, PMR dah dimasukkan, tapi kita dapat lihat budak-budak pun dia tak berapa nak minat belajar lagi sebab dia punya penilaian dia masih berteraskan kepada exam tu lagi, exam oriented lagi. Jadi susah kita nak pupuk minat budak kalau asyik exam oriented lagi kan. Selain tu kalau kita tengok antara punca lah kenapa kan anak-anak muda ni tak nak belajar, tak nak sambung belajar, mungkin disebabkan diorang rasa masalah hutang. Maksudnya ialah sekarang nak sambung belajar, nak masuk universiti, PTPTN kan. Maksudnya bila dah habis belajar, fikir macam mana nak bayar PTPTN ni. So tu one of sebenarnya yang kita perlu fikirkan juga, macam mana nak bantu anak-anak muda ni supaya tidak merasakan yang hutang belajar tu, hutang pendidikan tu satu yang membebankan. Betul-betul. Satu lagi boleh juga kita tengok sekarang dengan kemajuan teknologi yang sekarang ni, contoh macam AI dengan ChatGPT semua tu membuatkan pelajar sekarang dia malas nak berfikir. So dia sikit-sikit dia tanya AI, tanya Google, tanya ChatGPT. So diorang sendiri yang buat kerja kan. Jadi budak-budak just ambil je apa yang ada, kadang dia punya kualiti tu sendiri tak ada. So kita nak tukarkanlah daripada minda budak pelajar yang nak semua cepat kepada diorang kena slow down sikit. Diorang kena fikir. Betul, kena ada sifat kritis. Betul-betul. Betul, sebab benda tu dia akan efek sebenarnya dalam pekerjaan. Bila mana kita ni hanya jadi orang yang menerima copy paste, orang yang hanya menerima je, sebab bila bekerja kita akan berhadapan dengan masalah-masalah yang perlu diselesaikan sendiri. So bila kita hanya tunggu orang bagi jawapan je, orang bagi suap je orang kata kan. So susahlah macam mana kita nak bentuk anak-anak muda yang mempunyai pendidikan yang bagus kan. Kalau kita tengok sistem pendidikan kat Malaysia ni, dia punya daripada awal lagi dia dah tekankan untuk exam. Itu masalah dia sikit lah. Tapi kalau kita boleh tengok sikit dekat maybe negara Jepun ke, kita boleh tengok sistem pendidikan orang umur 10 tahun ke bawah memang tak ada pun peperiksaan. Yang ada hanya ujian-ujian kecil, exam kecil nak bagi diorang biasa je lah macam tu. Tapi yang 10 tahun ke bawah tu apa yang diorang titik beratkan ialah sasiah. Jati diri sendiri, dia punya akhlak dia. Mungkin Bella pengalaman belajar di Jepun So kita dapat tengok sendirilah bagaimana pendidikan dekat sana. Betul. Membentuk anak-anak di Jepun. Mungkin Bella boleh ceritakan ada pengalaman yang mungkin Bella rasakan salah satu didikan yang bagus lah untuk kita ambil pelajaran dekat Malaysia ni. Betul, yang mana yang baik tu kita ambil lah kan. So kalau diorang memang budak kecil, diorang bagi explore everything. Bagi diorang main, tak pegang pensel, ajar diorang sasiah, adab, dan subjek-subjek yang diorang ajar tu pun akan mendorong ataupun menjurus kepada untuk membina keyakinan murid, anak-anak kecil itu sendiri, untuk bina karakter diorang sendiri, untuk adakan rasa hormat dan juga empati kepada tak kisahlah manusia ke, haiwan ke, dan juga alam sekeliling. Diorang macam mana diorang membuatkan budak-budak tu boleh ada
karakter seperti itu. Dan juga kalau saya pernah buat lawatan lah pergi sekolah Jepun, memang sekolah diorang sangat bersih. And then surprisingly tak ada pun tukang cuci, cleaner. Memang tak ada. Memang budak-budak tu sendiri yang ambil tanggungjawab masing-masing. Okay, bekerja dalam satu kumpulan. Okay, kumpulan A bersihkan kantin. Kumpulan B bersihkan tandas. And then kumpulan C bersihkan bilik darjah, mana-mana lah. So, diorang akan bekerja sebagai satu kumpulan. And then, diorang akan saling membantu lah. Dan diorang akan rasa apa? Bertanggungjawab. Dan juga akan rasa nak hormat lah orang, pekerjaan orang-orang lain. So, diorang tak akan pandang hina lah, cleaner je macam tu. So, diorang akan rasa hormat tu lahir dengan sendirinya. So mungkin kita dapat simpulkan ada dua solusi yang kita mungkin boleh bawa kepada para penonton. Betul. Di mana yang solusi pertama dia? Solusi pertama berjasa memberikan solusi ialah penyelarasan sekolah agama dan juga sekolah kebangsaan. Sebab kita tahu kalau kita pisahkan sekolah agama dan sekolah kebangsaan ni, nanti akan menyebabkan adanya kefahaman agama yang sekolah. And then kos pengurusan yang tinggi dan juga tenaga kerja dan juga makan masa yang sangat lama lepas habis sekolah rendah perlu datang sekolah agama pula. Jadi memang panjang lah jadinya kan. Anak-anak pun jadi penat. Esoknya tu nak kena ulang lagi sekolah. Ulang balik. Daripada pagi tu pergi sekolah biasa, and then petang pergi sekolah agama pula kan. Sedangkan sebenarnya benda tu pelajaran agama tu boleh diselitkan silibus dia di dalam waktu sekolah biasa tu sebenarnya. Tapi kenapa dia perlu diasingkan kan? So patutnya kita satukan je lah kan. Bila untuk orang Islam kita satukan. Kalau untuk orang yang agama lain, diorang pergi juga kelas ajaran agama diorang ikut jadual yang kementerian sendiri dah tetapkan. Betul? So benda tu sebenarnya di pihak kementerian dan juga agensi pihak ilmuwan sebenarnya boleh bantu orang kata susun ataupun jadikan satu silibus yang diguna pakai di seluruh Malaysia kan. Bukan hanya sebenarnya benda sekolah-sekolah macam ni kadang-kadang di top up oleh sekolah swasta. Maksudnya swasta diorang providekan silibus yang lebih komprehensif lah berbanding sekolah kebangsaan. Sedangkan kebanyakan rakyat di Malaysia sekolah di sekolah kebangsaan dan sepatutnya benda tu dapatlah daripada sekolah kebangsaan sendiri. Betul. Jadi kita perlulah kerajaan sendiri perlu rombaklah semula kita tengok silibus yang sekarang ni supaya dirombak kepada silibus lebih komprehensif. Betul. Ikut tahap level murid tu sendiri kan. Betul. Dan juga silibus tu sendiri mesti disarankan untuk berpandukan kepada dasar-dasar kebangsaan yang akan membina identiti nasional itu sendiri. So itu solusi antara solusi yang kita mungkin boleh bawa kepada pihak kementerian lah untuk bantu bina semula anak-anak muda kita ni kan, anak-anak kita lah, generasi anak-anak kita sekarang ni dan akan datang supaya dapat jadi seorang yang lebih bersasiah lah. Okay. Sekarang ni kalau tak silap pendidikan sains dan matematik dia level budak sekolah darjah 6 sama macam level budak tingkatan 3 kan. Dia macam tak kena kan. Sedangkan sebenarnya pada umur 12 tahun ni takat mana sahaja kefahaman mereka tentang matematik dan sains tu perlu diorang tahu kan. Mungkin kalau macam sekarang kita tengok kan, waktu zaman kita dulu belajar math dan sains tu mungkin silibus darjah 6 tu dibelajar waktu menengah, tapi sekarang kalau tengok anak-anak darjah 6 ni sangat-sangat advance dah. Betul-betul. So itulah mungkin kita boleh sama-sama jayakan di pihak kementerian pun undang-undang untuk lebih tengok, nilaikan sendiri, nilaikan bersama bagaimana pendidikan di Malaysia ini dapat membantu membina semula sasiah anak-anak zaman sekarang yang akan datang, insya-Allah. Jadi pihak kementerian diharapkan dapat tengok semulalah sisi pendidikan negara Malaysia ni macam mana, sebab kita nak
anak muda yang macam mana untuk memimpin negara ni. Kita nak anak muda yang ber-TikTok ke? Ataupun anak muda yang akan menyumbang tenaga. So kita kena fikir balik. Okey, jadi mungkin dari Cafe Pemudi dan juga Berjasa sendiri, mungkin kita boleh cadangkan dua solusi yang dapat bantu membina semula sasiah pelajar ini, di mana kita Berjasa sendiri menawarkan supaya sekolah kita selaraskan sekolah kebangsaan dan juga sekolah agama ini dijalankan secara seimbang, dijalankan secara inilah seimbang dekat sekolah-sekolah sekarang ni. Sebabnya kalau you tengok anak-anak sekarang kena datang sekolah pagi dan juga sekolah petang. Sekolah agama petangnya. Pagi tu datang sekolah biasa, petang datang sekolah agama. Sedangkan benda tu boleh diselaraskan dalam silibus pagi. Sekolah pagi tu je sebenarnya, tak perlu pun nak diasing-asingkan. Okey. Dan yang kedua, pihak Berjasa menyarankan supaya adanya rombakan semula silibus secara komprehensif mengikut tahap perkembangan pelajar. Jadi sekarang negara kita sebenarnya memang memerlukan seorang pemimpin yang akan membuat semua yang Berjasa tawarkan. Sebab dengan adanya pemimpin sebegitu, Malaysia akan jadi lebih baik daripada Jepun. So sekadar itu sahaja sembang-sembang kita hari ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam next sesi dengan host dan tetamu yang lain. Insya-Allah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.